Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk meneruskan pengajian tafsir, dan untuk siri yang kedua pengajian tafsir surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, pemilik alam. Dalam apa saja alam, Allah lah pemiliknya. Tidak ada ruang untuk kita lari pada alam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita bukan pemilik, Allah pemilik. Kita hanya pengguna atau yang diberikan amanah oleh Allah Taala untuk menjaga alam. Sebab itu sebagai tugas khalifah. Sebagian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata, Allah berfirman, wahai malaikat-malaikatku, aku berhasrat untuk menjadikan pemimpin atau khalifah di atas muka bumi. Bila Allah menyatakan hasrat, keinginan Allah untuk menjadikan pemimpin, maka malaikat-malaikat yang begitu ramai tak terkira banyaknya bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah telah menyatakan bahawa bukan malaikat pemimpin dunia. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di dunia ni ada khalifah. Suatu jawatan begitu tinggi. Tinggi seamat-amat tinggi. Allah beri amanah untuk menjaga alam. Maka semua makhluk Allah SWT berhajat untuk diberikan amanah tersebut. Sebab menyangka bahawa mereka antara kekasih-kekasih Allah SWT. Malaikat pun tidak terkecuali berharap dan berhajat dengan hasrat yang sama. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Setelah Allah menjelaskan bahawa pemimpin ataupun khalifah di muka bumi ini bukan malaikat dan ia adalah manusia, pada ketika itu manusia belum tercipta lagi, maka malaikat bertanya akan soalan yang agak mencabar. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah engkau ingin menjadikan penghuni bumi ini, khalifah di bumi ini, sebagai orang-orang atau makhluk Allah yang menjadi perosak, berbunuh-bunuhan, bergaduh-bergaduh, bermusuh-musuhan, dan melaksanakan segala perbuatan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ataj'alu fiha. Disoal oleh malaikat. Ataj'alu fiha. Ya Allah, adakah engkau? Soalan itu tidak sesuai untuk Allah Ta'ala. Sebab apa kita kata tak sesuai? Sebab Allah ada sifat alimul qadir, alimun khabir. Allah ni maha mengetahui. Bila sebut maha mengetahui, tidak ada makhluk yang berupaya untuk menyelami pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi seolah-olah malaikat ini mencabar Allah Ta'ala, bertanya kepada Allah, ya Allah, takkan kau tak tahu apa akan berlaku, ya Allah? Ya Allah, tak tahu ke ya Allah? Kalau makhluk ini diciptakan dan dijadikan khalifah, mereka akan buat begini, begini, begini. Jadi dengan soalan-soalan tersebut, meletakkan seolah-olah menafikan pengetahuan Allah SWT. Tapi setelah dinyatakan oleh Allah Ta'ala dengan bahasa yang paling mudah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, hei malaikat, kau kena faham bahawa aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Dah balik pada Asmaul Husna Allah Ta'ala. Allah Maha mengetahui. Apa saja ciptaan Allah SWT, Allah Maha mengetahui. Jadi Allah baru menyatakan hasrat, keinginan. Sedangkan para malaikat, makhluk Allah yang paling taat. Mereka tahu bahawa Allah bersifat kun fayakun. Bila Allah nak, tak ada siapa boleh halang. Dia tetap jadi. Malaikat tahu bahawa Allah ni mempunyai sifat-sifat Allah Asmaul Husna.
nama-nama Allah yang maha besar, maha agung? Tahu. Mereka tahu serba-serbi. Tapi terkejut kerana mereka tak terpilih. Jadi manusia ini telah terpilih oleh Allah Ta'ala menjadi khalifah di atas muka bumi. Apa tugas khalifah? Khalifah ini tugasnya tidak lain tidak bukan ialah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang yang menjadi khalifah. Jadi orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala, orang seperti ini adalah orang yang tak layak jadi khalifah. Sebab tugas khalifah ialah melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Ini firman Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita lihat bagaimana ada orang ambil peluang. Sebelum pembukaan masjid, sebelum ada kebenaran masjid, tidak dibenarkan untuk hadir masjid hatta sembahyang Jumaat sekalipun. Masjid ditutup. Sembahyang Jumaat tak boleh. Sembahyang fardu tak boleh. Sembahyang sunat tak boleh. Tutup. Lama. Bermula pada 18 Mac sehinggalah dibuka perlahan-lahan sehingga sampai ke hari ini. Pada ketika masjid ini ditutup, nampak kesungguhan macam nak beribadah. Tanya, kenapa tutup? Bila nak buka? Soalan bertalu-talu. Tapi bila masjid ini dibuka, khususnya untuk solat Jumaat, dan oleh kerana dia terhad, maka tidak nampak perlombaan. Seolah-olah apa yang dirindui ini perlu dicurahkan. Masih lagi beralasan, masjid ni kapasitinya tak seramai dulu, boleh masuk. Jadi rasa-rasanya saya beralah lah. Saya beri peluang orang lain untuk masuk, maka saya masih lagi dalam status boleh solat zuhur. Ada ucapan seperti itu. Masih terdengar ucapan seperti itu. Seolah-olah tak rasa bersalah. Tidak ada sifat perlombaan. Jadi, tugas khalifah ialah tugas beribadah kepada Allah Ta'ala. Tidak ada ruang untuk kita menolak, menafikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tugas khalifah yang nombor 2. Iaitu memakmurkan bumi. Bagaimana kita memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita menghidupkan bumi Allah Taala? Bagaimana kita meraihkan kehidupan yang berada di atas muka bumi? Tidak boleh bergedendam, tidak boleh bergaduh, tidak boleh bermusuh. Yang ketiga ialah bagaimana tugas kita ialah untuk memakmurkan alam. Jaga alam supaya jangan rosak dan sebagainya. Jadi sebab itu sifat Allah SWT, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, seluruh alam. Pemilik Allah. Alam ini Allah punya. Kita dah belajar, kita dah mendengar bagaimana hadis Nabi SAW menyatakan kelebihan-kelebihan orang yang memuji Allah Ta'ala. Hatta orang yang berada dalam kesusahan. Waktu sebegini kita ingin meneroki sebuah kisah. Kisah yang begitu menarik. Zaman Nabi SAW, Nabi pernah memanggil memaklum pada para sahabat. Dan ini adalah termaktub dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi berkata pada sahabat, antaranya Abdullah bin Umar, semasa sebelum kedatangan kamu, Allah memaklumkan padaku ada kisah tiga orang pemuda. Yang pemuda ini tidak kenal antara satu dengan lain. Masing-masing mengembara dalam sebuah hutan. Dan ketiga-tiga ini yang tidak dirancang bertemu dengan izin Allah Ta'ala dalam sebuah gua. Hanya asbabnya ialah hujan. Kalau tak ada hujan, tak bertemu ni. Duduk mencari tempat, mencari makan masing-masing. Bila hujan turun selebat-lebatnya, maka ketiga-tiga ini dipertemukan Allah dalam sebuah gua untuk berteduh daripada hujan. Bila tak kenal, masing-masing duduk berdiam diri. Tunggu sehinggalah hujan teduh. Tak menegur siapa, masing-masing pandang ke lain, yang ni pandang ke lain, yang ni pandang ke lain. Tiga-tiga ni macam tak kenal. Memang tak kenal pun. Dengan izin Allah SWT, maka terdengar satu bunyi yang amat kuat. Sebiji batu yang besar bergolek daripada atas bukit, terus jatuh betul-betul depan pintu gua. Tertutup, gelap gelita.
Pintu yang terang, gelap gelita sebab ditutup oleh sebuah batu, sebungkah batu yang besar. Tak ada ruang untuk keluar. Bila dalam keadaan kesusahan, barulah ketiga-tiga pemuda ini berkomunikasi. Mula-mula tak berkomunikasi sebab tak ada keperluan. Hanya memandangkan tengok luar, kalau hujan berhenti, maksudnya bertebaranlah. Fantashiru fil ar, bertebaranlah di atas muka bumi untuk menyelaksanakan urusan masing-masing. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, batu yang menutup ni, yang digelap suasana, menjadikan alasan mereka berbicara. Jom kita usaha tolak ni, sebab kita nak keluar ni. Masing-masing pakai tolak batu. Batu tu berat. Sekuat manalah manusia yang boleh tolak 3 orang pemuda. Budak muda ni. Hebat orang muda ni. Banyak kisah yang Allah bawa dalam Quran. Banyak kisah yang Allah Nabi bawa dalam hadis. Ashabul Kahfi, kisah Uzair, kisah orang muda, anak-anak muda. Jadi nak tolak sekuatnya mungkin tak mampu. Sehingga seolah-olah mereka bertiga ni putus asa. Sebab ini dalam gua ni. Punca makanan berada di luar. Mereka hanya singgah dalam gua hanya untuk berteduh daripada hujan. Bila hujan selesai mereka keluar. Kalau mereka tak dapat keluar daripada gua tersebut, ada kemungkinan besar ketiga-tiganya akan mati dan tak ada siapa pun tahu di mana lokasi mereka berada. Akhirnya mereka mula berpakat. Berbincang, bermusyawarah. Satu hadis Nabi SAW mafhum mengatakan bahawa tidak akan rugi orang yang bermusyawarah dan tidak akan menyesal orang yang beristikharah. 2 benda Nabi ajar. Tidak rugi dan tidak menyesal. Ada orang rugi dan menyesal sekali jalan. Ada orang menyesal tapi tak rugi. Bagaimana manusia bergantung hablu minallah wa hablu minan nas. Bila hablu minan nas bergabung berkait rapat dengan manusia, berbincanglah. Tetapi bila berkait rapat dengan alam yang kita tak tahu, beristikharah dengan Allah Ta'ala, minta petunjuk. Ada yang suka buat, ada yang tak buat, ada yang tak nak buat, ada yang memang tak akan buat. Istikharah. Apa istikharah? Memohon petunjuk setelah kita hilang jalan. Dan sekurang-kurangnya kita buntu nak buat pilihan. Hebat Islam ni. Hebat. Allah mengajar kita tentang banyak perkara. Memudahkan kita. Sebab tu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Ta'ala. Maha penyayang. Allah utuskan Rasul yang baik-baik semua. Allah utuskan Rasul semua baik-baik. Sayangnya Allah Ta'ala. Paling penyabar. Paling banyak bersedekah. Terlalu baik Rasul-Rasul. Allah bawa sebagai murabbi kita. Orang yang akan memimpin kita. Baik. Maknanya orang yang memimpin baik, penghantar kepada pemimpin yang baik inilah lagi baik. Bahawa ada hubungan. Flow begitu. Jadi bila tak boleh nak keluar berbincang, kita ni tak boleh nak apa dah. Ikhtiar dengan tenaga kita yang masih muda, masih seinci batu pun tak nak bergerak. Maknanya ni bukan kudrat kita. Kita dah sampai penghujung jalan. Sekarang kita kena bergantung pada Allah Ta'ala. Doa juga. Masing-masing ada seorang berbicara dengan bagaimana kalau kita menceritakan hal kebaikan, doalah. Doalah ikut ikhtiar masing-masing. Jadi bila sebut doa, siapa nak mula dulu? Bab berdoa, bab jadi imam, bab benda-benda baik ni memang pakat tolak menolak. Bab benda ternyata baik ni berlomba-lomba orang nak pergi. Orang nak baca doa kan, wow, kau baca doa kau balik haji. Engkau baca doa nampak rupanya macam orang masjid. Engkau baca doa sehingga nak makan pun boleh baca doa. Tapi alhamdulillah ada yang berdoa. Bagus, alhamdulillah. Jadi seorang daripada volunteer, baiklah. Aku nak berdoa dalam bentuk cerita. Cerita. Aku ni bukan orang senang. Orang susah. Tapi aku bela 2 orang. Ibu apa? Seorang ibu dan seorang bapa. Yang kedua-duanya telah berusia lanjut. Ada anak. Ada isteri. Duduk sekali. Kerja cek kayu api. Ni yang aku masuk hutang sebab nak cek kayu api lah. Nak guna kegunaan sendiri dan untuk berjual.
Dan bila sampai di rumah habis tugas aku akan pastikan aku akan perah susu kambing untuk beri pada kedua-dua orang tua aku ni. Nak beri prioriti utama. Mak, ayah kena minum dulu sebelum isteri, anak-anak dan dia sendiri dapat minum. Ini kebaikan anak muda. Jaga ibu bapa. Sungguh-sungguh jaga. Kadang-kadang ada orang tanya saya, Ustaz, boleh tak saya beri sedekah pada mak ayah saya? Jawapan saya mudah. Janganlah buat kerja malu. Memalukan. Istilah sedekah untuk mak ayah ni memalukan. Habis. Istilah yang paling murni. Istilah yang paling murni ialah nafkah. Tergamakkah kita beri nafkah pada mak ayah kita? Tergamakkah kita beri sedekah pada mak ayah kita? Bagi mak ayah sedekah. Tak tergamak kita beri sedekah pada mak ayah kita. Kita beri nafkah. Mak ayah kita tak pernah beri sedekah kita. Daripada kecil sampai kita besar. Sampai kita boleh berdikari. Susah ke mana pun tetap beri nafkah. Beri makan. Hujan berpanas. Balik tetap ada makanan. Kadang-kadang pergi ke warung. Beli semak. Tak makan dulu. Tak makan dulu. Bungkus. Sebab nak makan dengan anak. Nak makan dengan keluarga. Mak ayah dulu. Anak-anak makan dulu. Makan dulu. Lepas tu bungkus. Bagi mak ayah makan. Perbezaan situasi. Suasana. Itu sebab kita lihat hubungan mak ayah dengan anak-anak sekarang semakin jarak, jauh. Sebab mereka mendahulukan diri sendiri berbanding kepada mak ayah. Orang tu dulu, mak ayah dulu tak. Dahulukan anak-anak. Dahulukan anak-anak. Beri ke mana pun. Pergi kenduri kahwin. Kenduri tahlil arwah. Kalau di kampung-kampung ada hidang makanan semua sekali. Bungkus. Untuk siapa? Untuk anak kat rumah. Telur sebiji, potong, bawa balik, tak makan. Telur pergi kenduri dulu, memang favourite dulu. Sekarang tak adalah. Potong balik, seronok tengok anak berebut, tak makan. Ayah makan? Ayah dah makan dah kat kenduri tadi. Padahal haram tak makan. Tengok kalau ayah makan tak cukup. Ayah, jom makan. Sedap lagi ayam. Makan. Ayah dah makan kenyang. Padahal tak makan. Seronok tengok anak makan. Jadi kita lihat pemuda yang diberkati Allah Ta'ala. Satu ketika dia balik lewat sikit. Lepas habis perah susu kambing, datang. Tengok-tengok mak ayah lewat, tidur. Waktu orang tua ni memang tepat. Waktu sekian-sekian dia tidur. Jadi bila tidur, dia duduklah tepi orang tua dia. Mak ayah dia tunggu terjaga. Sebab nak beri utama makan atau minum susu kambing dahulu. Sedangkan anak-anak, isi-isi kata, Bang, bagi anak kita dululah. Mak ayah lepas bangun kita bagilah. Jangan tidur pun jangan ganggu. Lelaki ni kata tak boleh. Aku kena dahulukan mak ayahku dulu. Tidak, anak-anak kita macam mana bang? Biarlah. Bagi dia sabar sikit. Awak sabarkan dia. Sehingga diceritakan anak-anak ni memegang kaki. Sebab kehausan dan kelaparan. Sehingga dia pun tertidur. Bila waktu pagi terjaga, mak dia pun jaga, ayah dia jaga, dia terus beri lagi. Untuk tempoh masa yang panjang. Anak dah lelap lah, bini lelap. Tapi kerana dia kelaparan, tapi nak mendahulukan mak anak ayah. Lebih lepas bagi minum mak ayah dia, kehausan, bagi pada anak, kejutkan anak, bagi isi minum sekali. Barulah akhir sekali dia minum. Dia kata, Ya Allah, aku buat ini kerana redamu Ya Allah. Nak cari reda. Nak cari kasih sayang. Kalaulah perbuatanku ini mendahulukan ibu bapa, membanding diri dan keluargaku sebagai satu keredaan, satu kasih sayang, maka ya Allah aku mohon, bukakanlah pintu gua ni. Habis doa, buka. Pintu gua ni terbuka. Tapi tak besar, sikit terbuka. Nampak cahaya. Nampak dah cahaya. Tapi seorang pun tak boleh lepas seorang. Nampak je cahaya. Lalu kata tugas aku selesai lah. Takat tu je aku nampak yang terhebat amalan aku ni. Engkau lah dua orang, ikhtiarlah ke mana pun, mungkin Allah beri lebih besar daripada aku. Yang kedua, ni tadi berbakti pada ibu dan bapa. Nak tunjuk kasih sayang, Alhamdulillah. Sekali puji itu untuk Allah. Kedua, kasih sayang, iaitu seorang lelaki beritahu, orang muda yang beritahu, Ya Allah, aku jatuh cinta dengan sepupu aku. Cantik perempuan ni, cantik. Sepupu, cantik.
Dan aku berkenan sehingga sampai tahap aku nak berzina dengan dia. Aku pernah berbicara dengan dia. Kalau kau boleh aku zina dengan kau, dengan bayar pun aku sanggup. Sepupu dia kata, tak apalah, tak payahlah, dosa tu. Sehingga sampai satu ketiga sepupu dalam keadaan kesempitan. Sepupu wanita ni. Lalu dia teringat balik apa yang sepupu lelaki berbicara, dia juga jumpa. Dia jumpa gini. Aku nak pinjam duit. Berapa banyak? 120 dinar. Dia kata, lelaki yang tadi kata, baiklah, kalau setuju aku bagi duit, aku nak berzina dengan kau. Wanita yang dalam keadaan kesempitan tak mungkin buat satu benda yang haram kalau dia tak terdesak. Apa tadi wanita yang beriman seperti ini? Akhirnya akan terdesak. Baiklah, aku setuju. Maka ketika mana lelaki ini sedang untuk melakukan hubungan seksual, wanita ini sempat tersebut, wahai sepupuku, kamu tak takut ke dengan Allah? Terus berubah wajah. Terus malu dan takutnya amat sangat, dia tinggalkan sepupu dia, lari. Dia kata, aku halalkan 120 dinar, aku halalkan, aku takut ya Allah. Ya Allah, andai kata aku melarikan diri pada perbuatan zina ini, bukan satu kebaikan dan satu benda yang boleh memuji engkau ya Allah, maka aku pohon dengan perbuatan tersebut, bukalah pintu gua seluas-luasnya untuk kami bertiga keluar. Dengan izin Allah Ta'ala, dengan kasih sayang Allah Ta'ala, terbuka pintu gua, terbuka. Besar lagi sikit daripada tadi. Tapi masih belum mampu untuk mengeluarkan walau seorang pun. Sebab keluasan itu tidak mencukupi. Terbuka, nampak gerak. Terheran kan? Macam mana batu yang sebesar ditolak oleh 3 pemuda, tak boleh bergerak langsung walau seinci, walau selebar jarum. Tapi dia boleh bergerak sendiri, terbuka sendiri, hanya dengan doa. Hebat, ini kekuatan doa ni. Doa boleh menggerakkan sebuah batu yang besar. Tadi kekuatan 3 pemuda memang luar biasa. Orang yang bekerja. Yang kedua kata, itulah ibadah aku, perbuatan aku yang baik, yang paling tinggi martabat yang aku rasakan. Jadi tak ada apa, tugas kau yang ketiga, last. Kalau doa kau Allah makbulkan, keluarlah kita. Kalau doa kau sekadar ini ya, maka kita akan berkubur di sinilah. Yang ketiga ni kata, baiklah. Ya Allah, aku orang kaya. Ni orang kaya ni, orang kaya. Yang kedua-dua tadi bukan, kan? Bukan sangat ni kaya, orang kaya berdoa. Ya Allah, aku orang kaya. Aku ada kebun. Aku ada pekerja. Dan setiap pekerja-pekerja kontrakku, upahnya ialah segantang gandum, benih gandum. Banyak tu benih gandum kan, besar. Habis kerja, dia akan aku berikan upah tersebut. Itulah perbuatan aku. Habis kerja, aku beri upah. Sebab tu Nabi kata, hendaklah kamu beri upah pada pekerja kamu sebelum peluhnya kering. Kerja habis, tapi peluh tak kering lagi. Dah habis kerja, dengan rehat, menjejih peluh ni, tak kering lagi. Ini upah kamu. Jadi kadang-kadang peluh bukan saja kering, dah habis kering dah, datang peluh baru, tak dapat upah lagi. Tak dapat upah, sampai terlupa dah ni. Ada ke orang hutang kita ni tak bayar lagi ni? Nabi pesan begitu untuk jaga hubungan antara pekerja dengan pemilik, majikan, sebelum peluh kering. Ada orang bayar awal, sebelum habis kerja dah bayar. Sebab, ni hadis Nabi ni, sebelum peluh kering, kita kena bayar. Bagi je bayaran, hilang terus. Tak datang balik. Penjikan buat sambung kerja. Banyak bumbung, betulkan pintu, haram betul dia kata pekerja. Dapat duit, hilang terus. Hadis tersebut menyatakan bahawa kerja ni selesai dan belum kering lagi peluhnya, makna kerja dah selesai. Jadi kita lihat, dia kata, saya ni orang kaya ya Allah, aku ni orang kaya ya Allah, pekerja ramai, upah, beri upah itu segantang gandum. Jadi biji gandum, benih gandum. Ada satu pekerja yang tak sempat diupah, habis saja kerja dia buat lansai,
hilang. Mungkin tergesa-gesa. Ada urusan yang lebih tergesa-gesa, hilang. Tak sempat nak pergi. Loh, dia kata, mana pekerja ni tak datang ni, aku nak bagi upah ni. Ada orang gembira, pekerja hilang. Alhamdulillah, hilang pula dia sebelum dapat upah. Bagusnya, kerja dah habis. Tapi orang ni risau. Tunggu tak datang. Sehari dua tak datang. Seminggu tak datang. Benih gandum ni, dia ada masa, tempoh. Jadi akhirnya dia kata daripada membazir, dia gunakan benih tersebut, taburlah di kawasan-kawasan tanah yang masih belum ditanam dengan gandum. Dia tabur. Menjadi subur. Dan hasil gandum dapat berlipat kali ganda. Banyak. Maknanya lama lah tempoh musim. Sebab gandum macam beras juga lebih kurang. 6 bulan sekali. Macam satu sem dia kerjakan pula. Setahun 2 kali. Jadi, sehingga dia dapat hasil daripada tanaman tersebut. Dia beli lembu. Dia beli kambing. Membiak-biak kambing pula. Kemudian dia belikan pekerja pula untuk urus dengan duit tersebut. Dalam hati terfikir, tanah ni, kawasan ni orang punya ni. Tanah aku, tapi hasil ni orang punya. Tapi simpan. Sehingga dalam beberapa tahun, datanglah pekerja yang dulu tak ambil upah. Jumpa, tuan ingat saya lagi tak? Kalau orang tak amanah, tak ingat lagi ni. Siapa tak kenal? Tuan, saya ni kan pekerja tuan. Bukan ni. Bukan. Nak guna QR code lagi tak ada zaman tu. Jadi bukan ni, tapi orang amanah. Ya. Kau pekerja aku yang tak sempat ambil upah. Iyalah tuan. Apa sebab kau lari dulu? Tuan, saya ada musibah besar. Saya kena balik. Jadi saya tak terfikir pun saya kena ambil upah. Dan hari ni saya teringat. Bahawa upah saya dulu saya nak ambil. Jadi saya datang. Agak kalau tuan masih lagi mengenangkan jasa, masih mengamanah, pulangkan balik tuan upah saya. Dia kata, upah kau ada. Mari aku tunjukkan. Tuan, takkan nak payah tunjuk. Bagi sajalah. Tak, mari sini. Sebab upah kau dah banyak dah ni. Aku tak terangkat dah ni. Tuan, jangan gurau dengan saya. Jangan menghina saya tuan. Saya orang datang daripada jauh. Dia datang nak ambil upah. Upah saya segantang benih biji gandum tuan. Takkanlah susah payah nak beri. Janganlah buat main dengan saya macam tu. Saya tahu saya orang susah. Tak. Aku tak main, aku jujur. Ni. Lalu dia bawa satu tausan, ditunjukkan. Ni semua. Ladang gandum ni yang tengah cantik nak berbuah ni dan cantik untuk dituai, kau punya. Tuan, saya ni tak gila lagi ni. Saya cuma nak upah saya je. Ini bukan upah saya ni, ni tuan punya. Saya nak upah saya segantang tu. Tak, ni upah kau. Aku tanam ni, jadi sini, seluar-luar ni semua hasil benih kau. Ya kata, iya. Tunggu masa nak motong je tu. Kalau itu molek sangat. Tak molek lagi, ada lagi. Apa lagi? Mari aku tunjukkan kau. Syak wasangka dah mula datang. Aku ni betul ke atau saja diperbodohkan oleh tuan aku ni? Lepas kebun sebesar-besar ni, ladang sebesar-besar ni, dia kata aku punya hasil. Kemudian ada lagi tempat. Biar betul ni. Tapi ikut mai. Bawa. Ni, kau nampak tak lembu-lembu ladang ternakan ni? Ya. Semua kau punya. Kambing semua kau punya. Pekerja-pekerja urus semua kau punya. Tuan, jangan main-main lah tuan. Dia kata tak, aku tak main-main. Sebab daripada hasil gandum yang kau tinggalkan, aku benihkan, aku tuaikan, aku jadikan, aku gunakan berlipat-lipat ni untuk hasil ni lah. Dan aku ingat ini bukan milik aku. Ini milik kau semua. Hari ni aku serahkan semua pada kau. Daripada pekerja tu jadi jutawan. Ini bentuk pelaburan pada orang yang amanah. Ada orang masuk pelaburan. Minggu depan lebur terus, liburan jadinya. Jadi dia kata, ya Allah, kalau inilah amanahku ini dianggap sebagai satu kebaikan, ya Allah, maka kau bukalah pintu gua ni Allah untuk kami bertiga keluar. Tuan-tuan dan puan, para penuntut ada Allah Ta'ala. Doa orang kaya ini menyebabkan batu terbuka sebesar-besarnya. Hebat doa orang kaya. Sebab apa? Amanah. Sedik,
Amanah, tabligh, fatanah. Ini sifat Rasulullah, sifat para Nabi, para Rasul. Dia orang kaya. Tapi sifat amanahnya menjadikan batu yang tak mampu digerakkan oleh 3 pemuda terkeluar habis. Buka sampai 3 boleh keluar. 2 tadi boleh buka, tapi buka tak mampu untuk mengeluarkan walau seorang. Tapi yang ketiga, 2 orang kaya amanah habis buka. Hanya dengan harta saja. Sebab manusia ni susah untuk berhadapan dengan harta. Sikit ingat, dah banyak tak ingat. Bila dah banyak timbul perasaan tamak. Oh tamak lah. Sikit okey, bila banyak. Ni kalau kau bagi semua, aku tinggal apa? Ada je syaitan mendatang. Jangan bagi, jangan bagi. Sedangkan Allah kata, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu untuk mengejar kebaikan. Belilah akhirat dengan dunia ni. Jadi, ini pengajaran bagaimana sifat puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Bergantung kepada Allah Ta'ala. Hasil dengan doa. Doa. Bayangkan orang yang berdoa boleh mengubah suasana yang luar biasa. Luar biasa. Hujan tak turun. Hujan milik Allah. Tak ada siapa boleh menurunkan hujan kalau bukan dengan keizinan Allah Ta'ala. Tetapi dengan doa dan solat istisqa, hujan boleh turun selebat-lebatnya dengan doa. Zaman Nabi Musa AS. Bagaimana Nabi Musa duduk dalam keadaan suasana yang panas. Orang ramai pun datang jumpa Nabi Musa. Wahai Musa, tolonglah minta sesuatu kepada Allah Ta'ala. Tolonglah minta sesuatu kepada Allah Ta'ala. Sebab hujan dah lama tak turun. Ternakan tak boleh hidup. Tumbuh-tumbuhan tak boleh tumbuh. Anak-anak kami dalam keadaan kehausan. Banyak benda akan terjejas. Musa, tolonglah kami wahai Musa. Nabi Musa kata tak apa. Kumpulkan semua orang pada satu tempat, satu masa, kumpul situ. Kita akan solat istisqa. Solat minta hujan. Akhirnya Nabi Musa terkumpul ramai. Nabi Musa kata bawa binatang ternakan sekali. Semua binatang ternakan bawa. Jadi bawa datang. Semua sejarah minta solat sunnah, solat minta hujan bukan zaman baru. Zaman Nabi Musa dah ada. Selepas habis solat istisqa, Nabi Musa naik atas mimbar. Nabi Musa berkhutbah. Lepas habis khutbah, Nabi Musa minta doa dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa, tuan-tuan perempuan, doa dia semua Allah beri. Doa dia luar biasa. Makanan pun boleh turun di langit dengan doa Nabi Musa AS. Ni makanan ni. Jadi Nabi Musa minta hanya turun hujan je. Tapi hujan setitik pun tak turun. Terkejut. Nabi Musa terkejut. Ya Allah. Kenapa ya Allah tak turun hujan? Dah minta dah. Minta yang besar-besar semua dapat. Yang minta kecil hujan turun tak dapat. Allah kata, wahai Musa, hujan ni rahmat dan kasih sayang. Tetapi aku sekat hujan ini turun sebab ada di kalangan umat kamu yang sedang berada di padang ini buat maksiat di sini, aku marah sangat. Oleh kerana itulah aku tahan hujan. Nabi Musa kata, ya Allah, tolong terangkan, huraikan, jelaskan siapa orang yang menjadikan engkau murka ya Allah. Allah kata, wahai Musa, aku tak akan cerita. Umat hamba yang aku marah, aku takkan cerita. Itu adalah rahsiaku. Akhirnya Nabi Musa beritahulah apa yang Allah habarkan. Masing-masing pun, oi marah ni, tuduh. Yalah, siapa yang mengaku? Kentut dalam lift pun seorang tak mengaku. Orang yang kentut tu yang paling awal tanya, siapa yang kentut ni? Busuk, bangkai betul. Padahal dia yang kentut. Jadi yang lain betul bingung dah. Tak mengaku. Dalam lift ada 2 orang ni. Ada 2 orang di dalam lift tu. Salah seorang. Pakat tuduh benda tak mengaku. Ini buat maksiat. Mana mengaku? Jadi ada hamba Allah dalam hati, mungkin aku pun. Dia pun tak tahu dia yang paling Allah murka. Ya Allah, kalaulah kerana ini menyebabkan engkau murka ya Allah, sehingga hujan setitik pun tak turun ya Allah, atas dosa dan kemarahan-Mu kepada aku ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah.
Hujan turun selebat-lebatnya selepas tu. Nabi Musa kata, ya Allah, apa ni? Minta-minta tak turun, tak minta hujan turun. Allah kata, wahai Musa, ketika kamu mencari siapakah yang menyebabkan aku murka, hamba-Ku telah memohon keampunan kepadaku. Atas sifat aku yang maha pengampun lagi maha penyayang, aku ampunkan dia. Sebab tu aku turunkan hujan. Nabi Musa kata, ya Allah, tolong terangkan siapa orang yang mohon ampun padamu, ya Allah. Allah kata, wahai Musa, dalam keadaan dia berdosa pun aku tak akan terangkan, keadaan dia bertaubat pun aku tak akan jelaskan siapa dia. Ini sifat yang kasih Allah Ta'ala. Sebab tu dalam tafsiran surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Maknanya Allah beritahu pada kita ni terlalu kecil sangat untuk melawan Allah SWT. Dia cukup segala tu, tuan-tuan, perempuan, para penonton yang Allah. Baru ayat pertama surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan penerangan kita yang panjang lebarnya dapat memberikan kita penjelasan dan manfaat supaya kita dapat memahami erti pengertian surah Al-Fatihah. Ya, sekadar tu, mudah-mudahan kita dapat iktibar, mudah-mudahan kita dapat berkongsi ilmu, saling sampai menyampaikan, balighu anni walau ayah, Nabi kata, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kita nak sampai menyampaikan semua kebaikan, saling memuji Allah Ta'ala. Takkan rugi orang memuji Allah SWT. Takkan rugi orang memuji Alhamdulillah. Apa tadi kalau orang kata subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi sekarang tu ditamatkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana bihusn illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.